KD siri 2 2021. Okey, Alhamdulillah kita dapat berkumpul semula walaupun secara online. Okey, sebelum tu sedikit pesanan. Okey, Tuan Puan diminta untuk mutekan sound dia semasa program ni berlangsung sebab kita tak nak ada gangguan bunyi nantilah. Okey, dan seterusnya borang pengesahan kehadiran pun kita dah pastekan di ruang komen, boleh semak kat sana. Okey, sebab saya rasa tak nak melengahkan masa lagi, saya jemput penceramah jemputan untuk minggu ini untuk memperkenalkan diri beliau dan teruskan dengan ceramahannya seterusnya. Dengan segala hormatnya persilakan. Terima kasih Puan Ilmi. Okey, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sejahtera dan selamat pagi. Dengar semua? Dengar clear, alhamdulillah. Saya masalah bilik saya ni dia terang, cahaya daripada luar. So muka saya nampak clear tak? Okey, hari ini giliran saya untuk berkongsi bicara bersama saudara-saudari dalam Bicara Akrab KSM 2021 lah. Okey, sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Saya Ismail Rizal bin Ismail Yatim dari Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK. Kementerian Sumber Manusia, iaitu Naib Presiden Jawatankuasa Akrab KSM Penggah 2020-2023. Okey. Terima kasih di atas penyertaan saudara-saudari dalam sesi pada pagi ini di mana saya akan mengisi slot Bicara Akrab siri 2 21 dengan tajuk tips penjagaan kesihatan mental ketika pandemik ataupun krisis COVID-19. Di mana saya akan kongsi beberapa tips kesihatan mental dengan saudara-saudari untuk kekal sihat bertenaga dalam menghadapi krisis yang berlaku sekarang. Okey. Sebagaimana yang kita ketahui, krisis ni ada macam-macam jenis krisis lah. Okey. Pada hari ini kita menghadapi negara kita bukan negara kita sahaja, tetapi seluruh dunia sedang mendepani cabaran untuk mencegah ataupun berperang dengan pandemik ini. So di mana penularan pandemik ini bermula pada penghujung tahun 2019 di China dan telah menular ke negara kita pada 25 Januari dan sekarang dah hampir setahun lebih lah, setahun 2 hari lah kita sedang berperang ataupun menghadapi krisis ataupun pandemik COVID-19 ini. Dan kerajaan juga dalam menangani isu ini menyediakan mengambil pelbagai inisiatif dilakukan untuk menangani wabak ini, sama ada dihapuskan segera ataupun untuk kita terus menghadapi cabaran-cabaran yang akan mendatanglah. Okey. Saya diberi masa dalam 30 hingga 45 minit untuk saya berkongsi tips ni. Saya pasti setiap hari dan semua orang boleh mendapat sedikit tips daripada yang saya kongsikan ini daripada daripada MTCHM, di mana untuk kita hadapi COVID ni, kita tahu setiap hari ada sahaja orang yang sakit ataupun dijangkiti oleh pandemik ataupun COVID-19 ini, dan juga setiap hari di seluruh dunia ataupun boleh katakan setiap saat ada sahaja orang yang meninggal dunia disebabkan oleh COVID-19 ini. Okey. Bila kita dengar berita-berita, semua akan berkongsi berkenaan dengan situasi semasa pandemik yang dihadapi oleh negara-negara yang cuba mengatasi dan juga berusaha untuk membantu dan menyelamatkan penduduk-penduduk mereka. Okey. Sebenarnya yang paling terkesan
bila berlakunya pandemik ni pada pandangan saya ialah disebabkan bukan disebabkan, adalah yang paling terkesan adalah diri kita sendiri sebenarnya, dan juga keluarga kita, rakan sekerja kita, rakan-rakan strategi, iaitu kita punya, sama ada kita punya klien, kita punya rakan perniagaan, okey, dan semua orang-orang di sekeliling kita, termasuklah jiran kita, masyarakat di sekeliling kita, even sampai ke setiap orang yang ada di dunia ni terkesan dengan cara yang tersendiri. Okey, kenapa saya cakap macam ni? Sebab daripada laporan yang kita baca, yang kita boleh dapat, sejumlah 2 kali ganda peningkatan kemurungan dihadapi oleh warga Britain sepanjang tempoh pandemik, dan pejabat statistik nasional menunjukkan 1 daripada 5 orang dewasa, iaitu 19.2%, cenderung untuk mengalami beberapa bentuk kemurungan pada Jun 2020. Okey, kenapa saya kaitkan data ini? Kerana kita dapati kesan pandemik ni sebenarnya lebih menjurus kepada diri kita sendiri. Padahal kita dalam masa yang sama, saya percaya saudara-saudari juga berfikiran bahawa orang lain pun akan fikir tentang COVID-19 dan terlupa pada diri kita sendiri. Okey, bila kita tengok statistik ni, kita dapati kesan yang paling teruk sebenarnya adalah diri kita sendiri. So, benda ini juga kita boleh lihat daripada laporan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan, di mana ia meningkat sekitar 1 daripada 10 orang penduduk antara Julai tahun lalu dan Mac, dan sebelum perintah berkurung di seluruh negara, majoriti 84% melaporkan kemurungan, mengatakan tentang kegelisahan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Tengok betapa kita dah nampak diri kita macam okey kan, tapi bila kita lihat pada laporan, sebenarnya ramai orang yang di luar sana sedang berusaha untuk menangani kegelisahan yang telah mempengaruhi kesejahteraan hidup mereka. Dan itu 84% yang dilaporkan. Yang balance tu ataupun ada daripada 84 tu juga termasuk 42% juga mengatakan bahawa hubungan mereka tercecas di antara mereka, mungkin dengan keluarga ataupun rakan-rakan sahabat ataupun rakan-rakan strategik yang lain. So bila kita baca statistik ni, adakah kita rasa takut tak? Ataupun kita rasa kita okey je kan? Negara kita di Malaysia, kita dapat lihat begitu aman dan damai kan, walaupun ada krisis pandemik yang kita dapati lebih ramai yang dijangkiti, tapi kita masih rasa macam okey. Betul tak? Okey. So saya rasa sebenarnya kita dalam diri kita ni, kita menyimpan satu perasaan. Okey, menyimpan satu perasaan untuk kita berusaha untuk membolehkan kita terus survive dalam kehidupan kita. Okey. Kita juga sememangnya berisiko untuk menghadapi cabaran mental. Menghadapi cabaran mental dikala semua orang dalam dunia ni bertungkus lumus untuk melawan atau memerangi pandemik ini. Okey. Saya kongsi lagi satu. Sebagai penjawat awam dan juga saudara-saudari juga penjawat awam, and then ada yang mengikuti saya ataupun bicara akrab ini di live Facebook akrab. Okey, pun ada mungkin juga merupakan kaki tangan awam. Okey, sehingga September tahun 2020, JPA melaporkan 15,000 penjawat awam
telah pun mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan kaunseling yang telah disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Okey, kita boleh lihat tak apa, walaupun kita kalangan awam, orang yang luar akan mengatakan bahawa kita sebenarnya kita tak apa, tak ada stres. Okey, pasal kita walaupun bekerja dari rumah, kita boleh juga mendapat gaji yang sama, okey, pendapatan yang sama. Tapi kalau kita tengok sesi JPA ni 15,000 orang sehingga September telah pun mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan kaunseling daripada jabatan. Okey. Hari ni berdasarkan kepada intro tadi, that's why tajuk saya pada hari ini ialah untuk berkongsi tips penjagaan kesihatan mental semasa wabak atau pandemik. Okey. Tip ni sebenarnya saya dapat daripada pembacaan saya yang dikongsikan oleh rakan-rakan akrab daripada Jabatan Sekretari Hospital Chancellor Tuanku Mukris. Okey, yang bila kita baca panduan ini, and then kita dapati bahawa sebenarnya kita perlu menangani diri kita terlebih dahulu. Okey, sebelum kita berfikir tentang orang lain. Okey, di mana kalau kita tengok pemerhatian untuk kita menangani ini adalah lebih penting untuk kita terus survive dalam kehidupan seharian kita dalam norma baru yang kita alami sekarang. Okey, soalan pertama saya kepada saudara-saudari yang menonton bicara akrab ni, saudara-saudari stres tak? Kan, saya rasa ramai orang akan jawab ya, stres. Okey, dia ada macam-macam stres. Okey, kalau kita kata kalau saya nak cerita pasal stres ni banyak lagi. Kita kena cari minta Cik Fatah ataupun Puan Nazuha untuk adakan slot lain untuk cerita pasal stres. Stres apa orang cakap stres 101. Okey. So saya rasa semua orang akan jawab stres, betul tak? Okey, saya sendiri pun stres sebenarnya. Tapi stres ni adalah normal. Tambah kalau kita menghadapi apa-apa krisis. Apa-apa sahaja krisis, bila sebut krisis, kita akan tahu benda ni sesuatu yang akan mengganggu-gugat. Sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Okey, bila kita menghadapi stres ni, sebenarnya stres ni dia ada tahap-tahap dia. Okey, so kita dalam keadaan sekarang ni, semua orang yang stres ni adalah normal. Kan? Cuma kita sendiri yang perlu menangani stres tersebut dan mengenal pasti stres kita tak di peringkat mana. Okey. Jadi pada pandangan saya memang sukarlah kalau kita kata kita jumpa siapa-siapa kan yang kalau ada waktu ada krisis ni dia kata dia tak stres lah kan. Saya rasa kalau kita tanya siapa-siapa yang kata dia tak stres kalau ada krisis tu, tu kita kena bantu dia. Kan? Dia mungkin ada masalah dalaman dia di mana dia sukar untuk meluahkan. Okey, stres dia. Itu bahaya stres ni. Okey, ketika krisis, okey, kalau kita tengok kalau ketika krisis ni semua orang akan ada perasaan yang cakap apa? 3 perasaan utamalah. Iaitu kita rasa takut, kita rasa khawatir, and then kita akan hilang fokus. Kan pasal krisis ni dia akan bermain-main dan sentiasa akan berada di minda kita. Di dalam minda kita dia kata oh ni bahaya. Tambah macam kita hadapi krisis pandemik ni. Pandemik ni tambah dia pula satu penyakit ataupun saya pun tak tahu lah nak sebut sama ada penyakit ataupun kita nak kata pasal apa kita tak ada ubat untuk COVID-19 ni lagi. Okey. Cuma kita dibantu oleh pihak petugas-petugas kesihatan untuk kita mengurangkan ataupun menghilangkan kesan kepada pandemik ini virus COVID-19 ni.
So semua ni boleh kita hadapi, iaitu macam saya sebut tadi, kita takut, kita rasa khawatir, and then kita rasa hilang fokus kan, and then kita boleh dapati perubahan kepada aktiviti kita seharian pun akan berubah. Okay, kita boleh hadapi dengan mudah semua perkara ni ataupun ketika krisis ni bila kita tahu macam mana hendak menguruskannya. Okey, menguruskan stres ni ataupun menguruskan krisis ni di peringkat kita lebih mudah jika kita fahami di mana kedudukan kita. Okey, so kita pergi ke tajuk yang saya akan kongsikan ini, tips yang pertama. Okey, tips yang pertama, okey, paling cepat merebak dan paling cepat perkara yang memberi satu simptom stres kepada setiap orang dalam waktu pandemik adalah lambakan maklumat yang pelbagai. Okey, tips yang pertama ialah kita perlu menangani setiap maklumat-maklumat ini dengan bijak, dengan lebih tenang dan membuat semakan. Okey, kita tahu zaman sekarang ni semua orang ada pegang telefon kan, semua pegang telefon. Sekejap-sekejap je dapat share daripada Facebook, daripada Instagram, and then even dalam cerita-cerita yang viral semua akan banyak dilambakkan kepada kita. Jadi banyak maklumat-maklumat yang banyak ni lah yang memberikan kita stres kita daripada semasa ke semasa meningkat kalau kita tak tangani dengan segera. So kalau kita gagal untuk menilai maklumat yang diterima, dan dia akan membuatkan kita terus rasa stres lah. Contoh yang paling tepat, yang paling senang sekarang, dalam keadaan kita sekarang, bila orang sebut total lockdown. Total lockdown, semua orang akan sebut total lockdown. Padahal bila orang tanya macam saya pula, orang kaitan kerajaan kan, dia orang akan tanya, Isma, betul ke nak total lockdown? Jiran pun tanya. Balik je kita daripada pejabat, dia orang tanya, betul ke nak lockdown? Dia kata, mana ada kan. Orang kata, sana share, sini share kan. So kalau kita sendiri gagal untuk tangani, mengasingkan data-data ataupun maklumat-maklumat yang kita terima tu, maknanya kita akan membebankan pemikiran kita atau mental kita untuk move on kan. Kalau tidak macam saya senang, kita cuba tengok. Kalau kata sekarang dah banyak sangat, semua medium dah ada, kita kena check. Kerajaan dah sediakan platform sebenarnya tu. So kita janganlah susah, kita pergi check dekat situ. Jangan malas. Kan, kalau tidak kita stres. Buat apa nak stres benda yang tak pasti kan. So ambil langkah yang bijak ya saudara-saudari, tapis maklumat. Guna platform yang ada. Kan? And then kalau kata kita tak pandai, macam kita tak pandai, kita share dengan grup. Mungkin saya percaya dalam kita punya ramai-ramai viewers pada hari ini, ada grup WhatsApp yang pelbagai. Ada zaman sekolah, zaman belajar, zaman kerja yang dulu, and then lepas tu rakan-rakan sosial kan. Even ada rakan-rakan strategik kan, ada grup. So bertanya di grup-grup tu, mungkin mereka ada info yang lebih tepat kan, and then lepas tu kita boleh bertanya. So kita kena pandai. Okay, tips yang pertama, okay, akses maklumat yang tepat secara berkala. So jangan kita main cedok je, lepas tu nak dapat. Sekarang ni media sosial kan, semua nak like kan, nak like banyak-banyak. So cepat-cepat share. Kalau tu satu posting tu 10 orang share dekat satu wall yang sama kan. So kita kena bijak. Okey, kita tak nak lambakan maklumat ini akan mengundang kebimbangan melampau kepada diri kita.
kan. Tambah dah lah kita pun dah kebimbang, lepas tu kita share pula kebimbangan kita dengan orang lain. That's why makin lama kita akan jadi semakin stres. Sebenarnya that's why kita kata bila stres ni macam saya cakap dari awal tadi, kita kena tengok sama ada kita ni stres di peringkat mana, setakat A ke, B ke, C ke, atau tahap 1, 2, 3 ke, kan. Kita tengok mana tahap stres kita. So kalau kata kita gagal dalam menangani isu akses maklumat yang pertama ni, maknanya memang sukarlah untuk kita. Kita akan hidup dalam, kita akan mewujudkan kebimbangan diri kita sendiri sebenarnya, ataupun ketakutan dalam diri kita. Nak keluar kata-kata macam nak total lockdown kan, ish aku nak pergi beli itulah, nak pergi beli ni kan. So kita perlu ambil tahu kan bagaimana nak tapis maklumat. Okey. Okey, tips yang kedua. Okey, pertama data maklumat kita kena tahu, kita kena mesti pandai mesej. Yang kedua. Okey, yang kedua ni kita perlu menjaga keperluan asas diri. Saya tahu bila kita gagal nak tangani isu yang pertama tadi, ni yang isu yang kedua ni pun saya rasa mesti ramai yang tak teringat. Apa keperluan asas diri ni? Ada berapa keperluan asas diri? Mesti ramai yang sedang berfikir dah, apa keperluan diri? So keperluan asas diri ni bila kita perlu memberi tumpuan kepada makan kita, untuk bereada ataupun bersenam, dan kita perlu berehat dan kita perlu tidur. Ini adalah keperluan asas diri 4 yang paling utama. Satu makan, and then bereada ataupun bersenam, and then kita kena berehat, and then kita kena tidur. Okey. Kenapa saya sebut 4 sahaja? Pasal kita kata kita perlu bekerja kan. Memang kita perlu bekerja, tapi yang ni yang paling asas untuk kita jaga. Okey. Kita jangan lupa 4 perkara asas ni. Pasal kalau kita tak cukup makan, kita tak boleh bekerja. Kalau kita tak cukup bereadah, kita tak cukup tenaga. Kalau kita tak cukup berehat, kita akan letih. Dan kalau kita tak cukup tidur pun sama. Kita akan mengalami satu keadaan di mana kita akan menjadi malas, dan juga kita rasa macam perlu rehat lagi. So yang ni, tips yang kedua ni penting. Okey. Bila kita dapat jaga, penuhi keperluan asas diri kita yang 4 ni, iaitu makan, bersenam, rehat dan tidur secukupnya, insya-Allah kita akan berjaya tangani stres atau kita tangani pandemik untuk menjaga kesihatan mental kita di kala pandemik ini, di kala kita ada krisis ni. Okey, tidur kena cukup. Okey, jangan kita beranggapan bila kita dah makin lama kita perlu kurang tidur pun tak apa, tak boleh. Kita kena jaga mental kita. Pasal that's why Tuhan memberikan kita otak untuk bekerja dan berehat dalam masa yang tertentu. Kalau tidur bagi orang dewasa sekurang-kurangnya 4 hingga 6 jam. Kalau kita asyik memikirkan tentang macam kita bagi contoh yang pertama tadi lah, lockdown. Asyik fikir pasal lockdown, dia kata alah esok esok lockdown. Nak tidur pun sekejap dia kata lockdown ke? So kita dah terlupa. Tu asas kita sebenarnya, kita kena tidur. Kita kena tidur cukup. Okey, sama juga kalau tidur cukup tapi kita makan tak cukup pun masalah juga, susah hati, tak boleh nak makan lah. Itu kata ni kita tambah yang orang yang susah kan, orang yang kurang berkemampuan. Bila nak sebut berita tadi yang disebut yang lockdown tu, dia mungkin ada stok makanan, dia terpaksa tak apalah aku ikat perut lagi, tak tahu lockdown berapa lama kan. So yang tu satu masalah lah kepada kita, tapi kita kena pandai lah manage. That's why kita kena berikan perhatian pasal kita yang jaga kita. Okey, kita jaga kita. Okey, kita perlu jaga waktu makan kita, waktu bereadah kita, ataupun waktu berehat kita dan waktu tidur kita. Okey, dengan bila penularan pandemik ni, dengan pelbagai maklumat yang kita dapat, kita selalunya memang akan menghadapi kesukaran dalam merancang keperluan diri.
secara tak langsung. Okey, buatlah penjualan semula masa kita dari semasa ke semasa, supaya kita back to normal. Walaupun kita dalam normal yang baru, tetapi kehidupan kita adalah normal. Okey, macam sekarang. Okey, contoh saya bagi kepada diri saya lah, saya share. Macam dulu saya keluar kerja selepas pukul 6 saya akan keluar. Pasal nak elak jam. Kan, tapi sekarang kita tengok okey, normal baru, ramai orang yang bekerja daripada rumah, kita dapat berehat lama sikit, and then kita sempat meluangkan masa kita kan, and then untuk keluar lewat, and then sekarang saya keluar pukul 7 pagi. Okey, so sekarang ni kita dapati kita buat balik penjadualan, and then kita perlu lebih peka dengan persekitaran. So keperluan diri kita penting. Okey, waktu time makan kita pergi makan lah. Walaupun kita tahu kedai makan sekarang tak buka, PKP, okey, order online. Kalau kata takutlah, dah maklumat kan. Dia kata okey, COVID boleh transfer melalui sentuhan lah, apalah, daripada bekas-bekas plastik berapa hari boleh hidup, bekas tin berapa hari boleh hidup kan. So kita asyik nak fikir macam tu. Okey, sebenarnya dah perlu kita fikir balik untuk kita tangani benda ni dengan lebih rasional. Okey, waktu makan kita makan. Okey, dah habis sekarang ni pukul, orang cakap tak boleh nak beriadah, semua tutup. Kan? Kita cari alternatif. Okey, boleh je buat exercise kat rumah. Boleh je mengambil masa 30 minit satu hari. Kan, untuk kita buat aktiviti senaman ringan, and then stretch untuk diri kan, kita perlukan penjualan semula. Itu tips yang kedua. Kita jangan lupa keperluan asas diri, ya, itu paling penting. Okey, kalau kita lupa, memang kita meletakkan diri kita menjurus kepada untuk kita hadapi masalah kesihatan mental kita. Okey, dan yang ketiga ialah keperluan kenal pasti tahap tenaga psikologi kita. Okey, kenal mental kita. So, yang ni saya sebenarnya banyak perlu diterangkan tentang tenaga psikologi ni, tapi kalau saya nak terangkan, dia akan ambil masa. Saya ada lagi lebih kurang 7 tips untuk saya share dengan saudara-saudari, di mana saya akan sebut sedikit saja tentang tenaga psikologi ni. Dia kerana tenaga psikologi ni dia akan lebih melibatkan minda kita, and then macam mana kita nak kawal. Bila kita dah gunakan tenaga ni psikologi, kita perlu refillkan balik. Okey, yang ni kegagalan kita dalam menjaga tenaga psikologi dalam diri kita sendiri, dia akan memberikan kesan yang tidak baiklah. So macam kita akan exhausted, kepada mental kita akan exhausted. Okay, so kita kena pandai untuk membuat mengenapasi tahap tenaga psikologi diri. Kalau habis, kita isikan dengan dengan kaedah-kaedah yang akan kita akan sharekan nanti kan. So tu tenaga psikologi diri. Yang tu kita kena jaga mental, dan mana kita perlu sentiasa berfikiran positif. Okay, and then lepas tu kalau kita dah perlu menangani dengan lebih positif dalam apa jua keadaan lah. Okey, itu tips yang ketiga. Okey, tips yang keempat pula ialah kita sentiasa menilai tahap stres diri kita. Macam saya kata tadi lah. Okey, bila saya tanya soalan yang mula-mula saya tanya tadi. Tanya mula-mula tadi kan, kat mana stres tak? Ada orang jawab tak stres. Padahal dia sebenarnya stres. Stres dia tahap 1 ataupun tahap 2. Dan saya stres. Saya tak tahu macam mana nak cakap saya punya stres. Tu saya punya stres mungkin di tahap yang keempat, kelima, ataupun ada tahap-tahap dia. Okey. Jadi kita kena tahu. Kita kena tahu dan kita kena nilai setiap kali apa jua keadaan yang timbul, kita akan uji. Okey, kita uji untuk nilai tahap stres kita. Kerana stres yang tinggi akan mempengaruhi kepercayaan aktiviti harian. Okey, kalau you ada stres macam satu, dia akan kesan balik, dia akan kesan balik yang ke belakang tips yang saya sebutkan tadi. Okey, contoh macam terlalu stres pasal lockdown. Then kita tahap stres tu, kalau kita tak tahu tahap mana, kita akan sukar untuk tidur. Okey,
dan dia akan ganggu kita punya tugasan harian kita. Okey, untuk nilai stres ni, okey, ahli-ahli para psikologis ada orang kata berkongsi pengalaman mereka atau pendapat mereka ataupun kaedah-kaedah ujian stres yang mereka pakar lah yang dalam bidang mereka secara digital sekarang. Kan even Jabatan Perkhidmatan Awam pun dah ada platform untuk kita uji kita punya tahap stres kita. So kita tak perlu rasa macam kalau stres ni nak pergi jumpa doktor ke. Kita buat penilaian diri. Okay, so kita kena nilai tips yang keempat ni, kita kena nilai tahap stres kita. Okay, macam Kementerian Kesihatan sendiri telah sediakan platform secara online kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menilai tahap stres diri sendiri. Okey, digunakan dia panggil sistem ni sistem DASS, DASS, iaitu Depression, Anxiety, Stress Scale. So saya sarankan ketika kalau kita ada hadapi apa-apa masalah dalam kehidupan kita pada diri kita, kita janganlah simpan, kita cuba ambil ujian DASS ni. Baru kita tahu. Dan mungkin selepas kita dapat keputusan tu, mungkin bolehlah kita rujukkan. Kita rujuk kepada kalau kita bekerja macam kita ngawam, ada rakan akrab, boleh jumpa rakan akrab, and then even dekat semua kementerian dan jabatan pun dah ada pegawai psikologi. Pergilah berjumpa untuk mendapatkan khidmat nasihat. Okey, kita jumpa pakar psikologi dan juga kaunselor bukan menunjukkan kita ni seorang yang bermasalah, tapi seorang yang untuk kita menguruskan diri kita. Okey, sebab kita sayang diri kita. Kita tak nak orang kita tak nak orang anggap kita ni tak pandai mengurus diri kita kan. Kalau kita tak tahu, kalau kita stres dalam buat kerja, kita cuba masuk dalam sistem DASS ni, kita test. Tengok stres tak? Kan, bila kita jawab soalan-soalan dalam tu, dia akan menilai kita dan memberi kita tahap stres kita. So kita janganlah ambil mudah pasal stres ni. Kadang tu pasal kita kata stres pasal duit tak ada pun, yang tu yang memberi kesan yang sangat tinggi. Kan, walaupun gaji kita, tapi kita tak fikir macam mana, kenapa kita kata pasal tak cukup duit kan. Kenapa kita tak cukup duit tu, kenapa kita tak fikir kenapa kita tak cukup duit. Kan, kita fikir kan, Allah kerja gaji kecil, nak macam mana ni, tapi kita tak tengok komitmen kita. Okay, so kita boleh nilai stres tu. Kita boleh nilai di mana tahap kita kena jaga benda yang keempat ni, iaitu tips yang keempat, kita perlu menilai tahap stres diri kita. Okay, jangan lupa pergilah ke KKM atau yang Perkhidmatan Awam yang berkaitan dengan kerajaan, bolehlah pergi ke Jabatan Perkhidmatan Awam, ada platform dia. Kita uji, tak ada masalah. Itu semua disediakan oleh Kementerian Kesihatan dan juga JPA secara percuma. Okey. Seterusnya, tips yang kelima. Tips kelima iaitu kita perlu mengambil tahu apa itu stres. Dan belajar untuk mempelbagaikan teknik pengurusan stres dari semasa ke semasa. Okey, tips kelima saya ialah kita mestilah pandai untuk mempelbagaikan teknik pengurusan stres. Okey, teknik pengurusan stres ni pakar-pakar psikologi ada macam-macam kaedah sebenarnya kan. Jadi kita boleh ambil pelbagai kaedah untuk menangani apa sahaja stres. Lepas kita buat penilaian, macam saya katakan tips yang keempat tadi tu. Okey, kita dah tahu kita stres tahap mana kan. Okay, so macam mana kita nak uruskan stres kita? Kita kena start belajar. Okey, benda sekarang ni boleh dapat senang je. Okey, kita kena tahu teknik mudah untuk pengurusan stres. Okey, kalau berlaku stres je, okey, yang paling mudah yang di-share oleh
oleh MCTM ni ialah teknik di mana berhenti, tarik nafas dan berfikir. Ini paling mudah. Dalam kita, macam kita yang beragama Islam, Allah pun dah menasihatkan kita untuk kita bila kita hadapi apa-apa kesukaran, kita akan perlu duduk berfikir dengan tenang. Okay? So, kita lakukan tips yang kelima ni, iaitu berhenti, kita tarik nafas dan fikir dengan sebaik-baiknya. Okay? Kalau kita sama juga kalau kita tiba-tiba dapat berita yang boleh membuatkan kita marah, kan, kita akan selalunya kita akan terus melenting kan, mana ada, aku tak buat pun benda tu kan, aku pantang untuk nenek aku ni tiba-tiba cakap, tu dia keluar macam-macam kan, pasal kita tak buat. Dia sebenarnya dia terus trigger stres. Tu stres yang sedikit orang panggil, tahap yang kecil sebenarnya, pasal kita terima berita yang tak betul kan, terus kita nak tangan dia macam ni lah ni, tunggu nak tenyeh je. Okay, so sebaik-baiknya kita stop dulu, kita fikir, kita akan fikir, lepas tu kita tarik nafas dalam-dalam, kita lepas, baru kita fikir. Kan, kalau kita dapat berita yang mengejutkan, contohlah kita katakan krisis pandemik ni. Pandemik ni kita dapat, Allah, jiran kita dah kena positif COVID lah. Fikir dan kita tengok. Kan, baru kita fikir, baru kita jawab. Okey. So kita janganlah terus sebab, itulah dia orang tak patuh SOP. Orang suruh pakai mask, tak pakai mask. Orang suruh sanitize, tak nak sanitize. Keluar macam-macam dari mulut kita kan. So tu kita dia menyebabkan kita terus berlegar-legar. Lepas tu dalam masa yang sama, kalau ada tengok tu, uncle tu dah kena dah. Korang tak ni. Dia bebel panjang. Daripada pagi sampai ke malam. Kan? So untuk tips yang kelima ni, kita perlu tahu mempelajari teknik pengurusan stres. Okey. Yang paling yang mudah saya share dekat sini ialah tips berhenti, tarik nafas dan berfikir sebaiknya. Jangan kita terus ni melenting kan. Kita ni memang ada yang muda tu, kita tahu darah muda kan. So macam yang tua-tua macam saya ni kan, kita perlu berfikiran positif. Okey. Kita fikir, kita boleh tangani semua pengurusan stres dengan baik. InsyaAllah kita akan sentiasa tersenyum dan kita dapat bagi, at least kita bagi nasihat. Contoh, sama juga teknik ni, kalau kita tiba-tiba kita berexercise, beriadah, jantung akan laju kan. Then cara paling mudah, doktor pun cakap macam tu. Senang, you just stop your exercise, you breathe in, then you let go, and then you just free your mind. Then jantung kita akan terus drop dia punya beat daripada 100 kata 150 lah. You jogging 150, you buat tu, bila you rasa macam nak penat tu, you break sekejap, you tarik nafas 2-3 kali, and then buat exercise tu 2-3 kali, and then jantung you akan kembali normal kepada 80 ataupun 100. Okay, tu tips yang kelima. So kita perlu amalkan teknik asas di mana secara tak langsung dapat menenangkan fikiran, mengembalikan degupan jantung dan melancarkan pengaliran darah dan seterusnya mengurangkan stres. Okey, dalam pandemik ni. Bila kita kata macam pandemik tadi kan, jiran dah kena, kita nak keluar pun kita dah takut, anak adik datang rumah pun kita dah takut kan. So kita stres. Allah, dia ni anak ni asyik datang rumah kita je dah lah, bapak je positif kan. So kita kena bijak untuk kita teknik macam mana. Macam kalau anak datang kat rumah, anak jiran datang rumah, duduk kat rumah, tak boleh, nanti ni bagi tahu, ada nasihatkan kita ni. Kalau asyik nampak-nampak nak marah je, susahlah. Okey, boleh. Okey, yang keenam, tips yang keenam, okey, bila stres ni, kita akan melakukan perkara-perkara yang di luar kawalan minda kita. Kita akan mengambil jalan yang mudah. Okey, yang kalau boleh, saya harap
saudara-saudari yang view dalam live ni taklah mengambil langkah mudah yang macam yang saya akan cakap macam ni. Saya tahu sekarang ni tak ramai dah kalau kita tengok untuk yang melakukan aktiviti-aktiviti kurang sihat seperti minum arak, hisap dadah dan hisap rokok kan. And then kita elakkanlah daripada aktiviti ni. Aktiviti ni kadang tu base kepada kita kena bijak menilai lah. Kalau kita nak gunakan macam minum arak dan pengambilan dadah, dia mungkin sekejap sahaja. Okey. Orang yang dapat kenal pasti macam saya kata 5 tips yang awal tadi, kalau kita dah ni, saya rasa yang keenam ni pun mungkin tak akan ada yang akan berfikir untuk mengambil kaedah ini, iaitu melakukan aktiviti-aktiviti kurang sihat. So dia akan secara automatik bila kita mampu jaga kawal stres kita, kita mampu untuk kita kenal pasti stres kita, and then macam kita kena tahu teknik-teknik ni, kita akan teknik untuk mengurangkan stres, kita akan dapat elakkan melakukan aktiviti-aktiviti yang tak berfaedah ni lah. Okey. Yang ni memang satu jalan yang mudah, tapi sebenarnya kesan dia berpanjangan. Okey, kalau dah start minum arak, mungkin takut akan jadi ketagihan. And then kalau kata ambil dadah, takut berlebihan. Okey, dia menjadi ketagihan juga. Tapi macam kalau merokok ni cuma satu je lah. Nak pesan, okey, bila stres, kita akan, kalau dulu hisap 1 kotak 2 hari, sekarang 1 kotak 1 hari. And then kalau lagi sekarang ni, contoh bila dah ada krisis pandemik ni, 1 kotak mungkin 2-3 jam sahaja kan, stres katanya. Okey, tak boleh nak bekerja, dan kita faham benda-benda macam tu. And then kita cuba elakkan lah. Ni tips yang keenam, elakkanlah benda-benda yang negatif ni untuk kita bawa. And then mungkin daripada dalam masa yang sama kita boleh kurangkan. Okey, yang macam yang boleh kurangkan ni hisap rokok lah. Kalau yang minum alkohol tu dan juga minum arak dan juga aktiviti-aktiviti hisap dadah ni, jauhkanlah. Okey, di mana kalau boleh kita tak nak benda ni kita selesaikan sekejap dan memberi kesan yang jangka panjang kepada kita. Okey. Semua orang nak tahu kajian-kajian ni, even orang bukan orang Islam saja, bukan Islam pun dah dapati ada untuk untuk minuman beralkohol atau arak yang berlebihan memberikan kesan, pengambilan dadah yang tidak berjadual juga memberikan kesan yang tidak baik. Okey, so kita kalau boleh kita cuba elakkan. Jangan kita, kalau ada rakan-rakan yang sama macam kita tapi dia mengajak ke arah itu, cuba elakkan dengan kaedah-kaedah pengurusan stres macam saya kata, kita berfikiran positif. Okey, mungkin kalau dia ajak pergi minum, kita boleh menolak ataupun kita boleh orang cakap tak apalah kau minum, kita jaga dia kan, and then kita just minum air biasa. Okey, boleh? Itu tips yang keenam. Okey, kita cakap dekat dia kalau stres pun, sampai bila you dah stres nak minum arak ni kan, sampai satu masa nak beli arak tak ada duit kan, nak hisap dadah pun tak ada duit. Sekali buat benda-benda yang negatif lagi, semua akan melibatkan negatif sampailah hujung hayat kita. Okey, so elakkan benda-benda macam ni. Okey, tips yang ketujuh pula ialah untuk meningkatkan hubungan antara keluarga dan rakan-rakan. Okey, yang ni kita selalu kita lihat kalau kita menghadapi stres, selalunya kita akan banyak berdiam diri, akan suka isolate diri kita, pengasingan. Okey, dalam keadaan pandemik macam ni, kita jangan, walaupun kita tahu kerajaan menggesa penjarakan sosial, okey, tidak bercakap dengan dekat, okey, penjarakan sosial, jadi kita rasa macam stres kan, bila kita ni kita akan banyak isolate diri kita. So yang paling kita cuba, okey, kalau sebelum pandemik kita seronok dengan keluarga kita kan, and then lepas tu kita dapat meluangkan lebih banyak masa dengan family sebelum ni, kita kekalkan.
kekalkan hubungan ni dengan rakan-rakan. Kan rakan-rakan pun walaupun kita kata rakan pejabat lah, kalau rakan pejabat, kalau kata sekarang pandemik dah tak boleh rentas daerah. Okey, so macam-macam kaedah boleh kita buat. Teknik digital teknologi bantu kita buat. Zoom macam sekarang ni, okey, kita boleh share maklumat secara digital, secara online. Okey, dengan rakan-rakan apa salah? Setiap minggu, seminggu sekali ke boleh kita kekalkan bertanya khabar kan, untuk kita hilangkan stres. So bolehlah kita tahu mungkin kawan kita ada stres, kita boleh bantu. Alright. Dan paling utama keluarga, hubungan dengan keluarga. Okey, yang tu paling penting. Janganlah kita asyik mendiamkan diri, okey, nak elakkan pasal dah rasa, pasal kita dah ada satu rumah. Saya tahu kalau macam adik-beradik kan, viewers dekat Facebook kalau ada yang masih muda, masih bersekolah, okey, ataupun sedang belajar kat universiti. Kan, kalau kat rumah kat adik, dengan adik-beradik tu dia jadi orang cakap berjarak lah. Okey, berjarak maksudnya di mana kita kurangkan berkomunikasi. Mana kita lebih banyak dengan gadget. Okey, sikit-sikit Insta, sikit-sikit Facebook. Okey, limitkan. Hadkan. Kadang tu dekat sampai meja makan pun kita masih lagi pegang telefon. Okey. So, kekalkan hubungan. Sebenarnya bahasa makan tu kita boleh sembang. Kalau kita cakap dulu orang tua-tua sebut masa makan tak boleh sembang kan, tidak digalakkan bersembang. Tapi masa makan sebenarnya adalah masa yang kualiti juga. Janganlah kita sembang benda-benda yang ni kita tanya berkenaan dengan tentang apa? Pelajaran ke, isu terkini ke, kan? Okey, kita kekalkan. Okey, begitu juga dengan semasa krisis kita mempunyai tahap stres yang berbeza, sama ada dekat rumah, dekat tempat kerja, sekolah dan juga masyarakat atau komuniti. Kalau kita berjaya mengekalkan hubungan yang baik antara keluarga dan mengekalkan prestasi mental dan emosi kita dalam menghadapi krisis ini. Okey, so jangan lupa at least bercakap dengan family kan, luangkan masa, melakukan aktiviti bersama. Okey, macam kita tahu masa mula-mula PKP tahun lepas bulan Mac, bulan April bila kita start tu ramai yang dah start buat hubungan kekeluargaan yang lebih erat. Itu masak bersama-sama kan, yang tu kita perlu kekalkan. Itu sekarang ni kita dah jemu rasanya, dah tak masak lah kan, sekarang ni dah buat benda lain pula. Okey, so kita kekalkan apa yang sebelum ni ada, kita kekalkan sekarang. InsyaAllah dengan tips yang ketujuh ni kita kekalkan hubungan antara kita, keluarga dan rakan-rakan, kita akan lebih tenang dan senang dan stress free. Okey, seterusnya tips yang ke 8 iaitu kita perlu menjaga kata-kata dan pertuturan supaya kita tidak menambahkan stres ataupun mencetuskan panik kepada orang lain. Okey, kadang tu kita ni itulah orang kata bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Okey, itu kata itulah, ataupun kerana pulut badan binasa, kerana mulut santan binasa. Kerajaan orang lama-lama pun dah bagi tahu, kerana santan badan binasa, kerana mulut badan binasa. Okey. So kita jagalah sebanyak tempoh pandemik ni, jagalah pertuturan kita. Janganlah kita cakap benda-benda yang kita tak pasti, kita tak tahu, ataupun kita cuba melegakan perasaan kita mereka-reka cerita. Okey. So benda-benda macam ni bukan setakat menimbulkan stres pada kita, tapi mencetuskan panik pula kepada orang lain. Contoh yang saya kata yang awal tadi. Okey, kita balik yang awal tadi. Lockdown, total lockdown. Betul ke total lockdown? Sekarang ni saya percaya 90% viewers yang ada kat sini semua orang tanya, betul ke nak lockdown? Betul ke nak lockdown? Itu kita pun saja je dengan keadaan kita pun dah stres, asyik tanya lockdown. Betul lah nak lockdown lah. Nanti kau pergi cari tu, pergi cari ni.
Kita kena jaga benda-benda ni. Benda-benda ni selalu bila kita cakap macam tu, ada pula orang yang bercakap benda yang sama, so kita pula yang stres. Lagi tambah-tambah stres. So kita kena jaga benda ni. Benda ni memang orang cakap kerana mulut ni dia berfungsi lebih cepat pada otak kita kadang tu. Keluar je kan. Macam saya kata tadi lah. Tengoklah bila kita dapat tahu jiran kita kena positif COVID, kita kata itulah tak pakai mask, tak patuh SOP. Kita tak tahu pun padahal mungkin dia dapat di tempat yang dia tak tahu kan. Dan ada tambah pula yang apa, yang demam sesama tu, kita pun cepat-cepat cakap benda-benda yang tak elok tentang dia kan. So kita cuba elak-elakkan benda-benda yang macam ni. Tips yang ke-8. Jangan cakap benda yang tak patut kita cakap. Baik diam ataupun kita bercakap benda yang berfakta. Okay. So kalau tidak, stres tu bukan pada orang lain, stres tu pada kita juga. Kita Allah, misal pula aku cakap macam tu. So benda tu dah tersebar. Sama juga masa kita bukan cakap tutur, kita type, okay? Type dalam kita punya WhatsApp ke apa semua. Yang tu pun kita kena jaga. Kan yang tu kita kata, kadang tu kita tahu WhatsApp sekarang ni dah boleh delete kan. Tapi kita tahu tak bahawa orang membaca dalam masa beberapa second pun ada orang tu dah standby dah dalam phone. Kan dalam phone dia dah tunggu nak baca mesej je kalau group tu aktif kan. So kita kena berhati-hati. Okay, tips yang ke-9. 5 minit ni. Tips yang ke-9 ialah meningkatkan tahap ketahanan spiritual. Okay, ini saya percaya semua bukan agama Islam sahaja, tapi agama-agama lain juga menuntut. Bila ada krisis pandemik ni kita lebih banyak mendekatkan diri, tapi janganlah lepas krisis kita menjauhkan diri. Okey, dalam masa kita pertingkatkan, okey, kita amal juga macam biasa, tapi dalam tempoh pandemik ni kita secara spiritual kita berdoa, kita beribadah mengikut cara-cara ajaran kita masing-masing, kepercayaan kita kan. InsyaAllah tak ada agama yang menuntut untuk orang melupakan perkara-perkara kebaikan atau membuat perkara-perkara keburukan. Tak ada pun dalam satu agama mana pun. Okay, so bila kita tingkatkan ni, okay, macam kita orang Islam baca Al-Quran, orang Kristian bacalah Bible kan, the things semua dalam tu semua dah ada dalam kitab tersebut ya. Kitab tersebut ada. Even dalam agama Buddha pun dia ada juga ada punya kitab-kitab dia kita baca sambil kita fahami, kita cuba dalami. Mungkin apa yang berlaku sekarang ni kita mengambil dia secara positif. Okey. So kita tak perlulah nak fikir benda-benda yang negatif tentang pandemik ni, and then kita kata sebagai bala Tuhan lah kepada ujian. Memang ujian daripada Tuhan, tapi mungkin untuk kita lebih berfikir. Okey, berfikir macam mana kita boleh bantu diri kita sebenarnya. Okey, ini mungkin Allah jentik hati kita. Okey, Allah jentik hati kita sedikit, perlahan je Allah jentik dengan krisis. Okey, contoh jentik krisis kewangan kita. Allah jentik kita sedikit saja. Tuhan jentik sikit je dengan kita, baru kita dah terfikir, oh macam ni. So kita boleh tangani dengan lebih selesa dalam setiap apa jua yang kita hadapi krisis. Okey. Tu, dan yang terakhir sekali, tinggal 5 minit lagi. Okey. Penjagaan kesihatan mental semasa wabak ataupun pandemik krisis ini, carilah orang untuk bercakap. Okey, kalau boleh kita dapatkan rakan yang kita kenal, dan kita sekarang tu kita perlu meluahkan apa yang ada dalam hati kita kepada orang yang lain. Kerana ahli psikologi pun bersependapat bahawa beban emosi yang syarat dalam diri seseorang akan menyebabkan gangguan emosi yang kritikal. So jangan dalam tempoh krisis ni, kalau ada rakan kan, okey, macam kita ada akrab ya, datanglah berjumpa. Kadang-kadang ahli-ahli akrab pun tak sempat juga nak bertanya setiap orang ada masalah tak, krisis kan. Apa kata kalau kita, okey, saya menyeru ahli-ahli mesyuarat yang ada dan juga ahli-ahli viewers yang ada ni untuk berkongsi,
okey, mencari seseorang untuk bercakap, kan? Jadi bercerita, benda kadang tu nampak remeh, jangan malu sebenarnya, kita tak perlu malu. Pasal apa, dengan orang yang kita percaya, kita akan lebih senang dan selesa untuk bercerita. Okey. Benda ni pandemik sebenarnya bukan masalah kita seorang, tetapi semua orang. Dan setiap orang memproses perasaan mereka dengan cara yang berbeza. So, ada yang membuat karya seni, ada yang buat live talk macam sekarang ni untuk diluahkan sehala, kan, tapi dia tak dapat feedback. Okay, and then atau yang paling penting ialah kita berkongsi. Berkongsi, at least dapat bercakap dengan orang yang kita trust untuk kita berkongsi apa masalah kita. Ini secara tak langsung akan mengurangkan kita punya, kita dapat mengawal kita punya stres dalam diri kita. Dan kita tak bebankan fikiran kita atau mental kita dengan stres yang sangat berat lah. Okay, so itu 10 tips daripada saya untuk dikongsikan apa yang saya baca, okay, dan yang saya petik daripada HCTM, okay, di mana mereka berkongsikan cara-cara untuk menghadapi pandemik krisis sekarang lah. Okay, so benda ni banyak lagi yang boleh maklumat-maklumat yang boleh dapat daripada bacaan ini. Rasa mungkin boleh saudara-saudari lawat laman web HCTM untuk dapatkan maklumat. Okey, dan buat pembacaan lah. Okey, dengan ini saya selesailah siri yang kedua daripada saya. Ada 10 tips, jangan lupa 10 tips. Semua ni adalah untuk kebaikan diri kita sebenarnya. Diri kita, di samping itu, kita bukan setakat membantu diri kita, tapi kita membantu orang lain sebenarnya, orang di sekeliling kita. Kalau kita mental kita baik, kita akan terus membantu orang. Okey, iaitu kita jaga kita, kita atasi bersama. Dengan ini, saya akhiri bicara akrab siri 2 dan berharap dengan perkongsian yang sedikit ini membawa kita ke suasana yang lebih tenang dalam menghadapi krisis. Okey, saya ingin kongsikanlah satu firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Asyarah ayat 5 hingga 6, bermaksud, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaan kamu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sesekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. So, ingat, dalam Quran dah sebut, saya rasa dalam agama lain pun dah sebut, benda-benda yang macam ni. Kita terus be positif after krisis. Okey, sekian, terima kasih. Ingat, setiap orang tidak lepas daripada stres. Apa yang penting, kita tangani krisis dengan minda yang terbuka, menilai setiap perkara secara rasional dan positif. Menggunakan 10 tips yang saya kongsikan tadi dengan sebaiknya, semoga kita boleh bangun pagi sentiasa tersenyum dan memejam mata dikala hendak tidur dengan lebih tenang dan aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye-bye. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cik Semah atas perkongsian manfaat sebentar tadi. Okey, sekarang ni kita buka untuk peserta mengajukan soalan kalau ada. Ada ke bertanya? Kalau ada yang tanya, bolehlah onkan mikrofon. Okey, dengar tak?